कि इस्लाम से कोई भागना चाहेगा तो दावत निकलने के रास्ते बंद कर देगी। जब तक उम्मत में दावत रही, इस्लाम में आमद रही, रफ्त का कोई रास्ता नहीं था। जब दावत उम्मत से छूट गई तो इस्लाम से निकलने का रास्ता कुशादा हो गया, आने का रास्ता तंग हो गया। जितना उम्मत के उमूम में इर्तिदाद है वो दावत के आम न होने की वजह से है। वरना जो ही हज़रत उसामा की जमात मदीने से निकली, मुर्तद्दीन हज़रत उसामा की जमात को देखकर ही इस्लाम में दाखिल हो गए कि अगर मदीने में इस्लाम न होता तो मदीने से जमात ना आती। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, सारी उम्मत के दीन का और सारी उम्मत के इस्लाम का मदार इस दावत की नक़ल और हरकत पर मौकूफ है। ये यकीन अगर काम करने वालों के दिलों में नहीं है तो एक काम के तकाज़ों को आगे पीछे करेंगे अपनी दुनियावी तकाज़ों की वजह से। हज़रत फरमाते थे कि जो इस काम को अपनी दुनिया को सामने रखकर करेगा, अल्लाह ऐसों के जरिए कोई दीनी इनक़िलाब दुनिया में नहीं लावेंगे। इसीलिए हज़रत ने लिखा था काम करने वालों को कि अगर अपनी ज़ाती तरक्की चाहते हो तो कोने संभाल लो। मैं बहुत अहम बात अर्ज़ कर रहा, अगर तुम अपनी ज़ाती तरक्की चाहते हो तो कोने संभाल लो, और अगर तुम आलमी दीनी इनक़िलाब चाहते हो तो सहाबा की तरह अपनी तन्हाइयों को कुर्बान करके निकलो। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, हर काम करने वाले नए पुराने का इस काम पर वो यकीन होना चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मेहनत को सारी उम्मत के दीन पर बाकी रहने और पूरे दीन के मजमूए को बाकी रखना अल्लाह ने इस पर मौकूफ किया है। Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena yakin bahawa dengan usaha yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka ala siratim mustaqim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas jalan yang lurus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa manusia kepada jalan yang lurus. Dan inna rabbi ala siratim mustaqim bermakna satu orang tu bila dia berada di atas jalan lurus, bahawa dia akan dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang sahabat Dimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu, dia telah dakwah kaum dia pada waktu pagi dan sehingga waktu petang semua kaum dia telah masuk Islam. Jadi tuan-tuan mulia, satu orang bila Maulana beritahu bila orang kafir didakwahkan pun begitu sekali kesan dia, dalam masa satu hari semua dapat masuk Islam. Apatah lagi tuan-tuan mulia, orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri betapa banyak kesan perubahan akan berlaku apabila orang Islam sendiri tuan-tuan mulia didakwahkan pada Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jadikan setiap orang sahabat sebagai dai. Bahkan bukan manusia, sahabat-sahabat yang manusia, bahkan jin-jin sekalipun, mereka yang telah beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah jadikan mereka sebagai dai. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dimab'uts, telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk manusia, untuk manusia dan jin. Jadi sebagaimana setiap orang sahabat telah dijadikan dai, telah bangun buat kerja dakwah, begitu juga jin-jin yang masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah dijadikan dai. Perkara itu Allah Subhanahu wa taala telah terangkan jelas dalam Al-Quran. Bagaimana satu jemaah, satu golongan daripada jin telah datang dan dengar Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila selepas mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah kembali kepada kaum mereka dan telah dakwah kepada mereka kepada Islam. Dan mereka telah dakwah mereka, ya qaumana ajibu da'i Allah, ya wahai kaum aku, sambutlah seruan Nabi yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin-jin pun tuan-tuan yang mulia telah melakukan kerja dakwah, telah menjadi dai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat kehidupan sahabat-sahabat, kita tidak akan dapat kita akan dapati bahawa setiap sahabatlah dai.
Tak kira daripada golongan mana, daripada keluarga mana, daripada kabilah mana, dia kulit hitam ke kulit putih ke, daripada kawasan mana, daripada negara mana dia berasal. Tak kira siapa saja, tanpa pengecualian, tanpa pengkhususan. Setiap orang sahabat adalah da'i. Yang ini di zaman Nabi SAW, dakwah telah dibuat secara umumi. Secara umum ni setiap orang telah melibatkan diri dalam dakwah. Bukan hanya kerja dakwah ni kerja golongan tertentu. Orang-orang macam ni saja layak untuk buat dakwah. Yang macam ni tak ada kemampuan, tidak ada kebolehan untuk buat dakwah, mereka tak boleh buat. Tak. Bahkan kita lihat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah telah dijalankan secara umumi. Setiap orang dilibatkan dalam usaha dakwah. Jadi tuan-tuan mulia, kerja dakwah adalah kerja setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggungjawab umat ijabah untuk sampaikan dakwah ini kepada semua manusia. Setiap umat yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanggungjawab dia untuk sampaikan dakwah untuk buat kerja dakwah. Bukan hanya kerja dakwah ni kerja golongan tertentu sahaja. Kerja dakwah ni tuan-tuan mulia bukan kerja orang India, orang Pakistan, atau kerja orang negara-negara tertentu. Bahkan inilah kerja umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja tanggungjawab setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja ini perlu dibangunkan dalam setiap tabaqah umat. Setiap lapisan umat perlu dibangunkan atas kerja dakwah ini tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia, Allah beritahu apabila tidak adanya umumiat, yakni umumi dalam usaha dakwah, ini adalah sebab utama yang menyebabkan telah berlakunya irtidad, kemurtadan dalam umat hari ini. Serata dunia tuan-tuan mulia, hari ini manusia ramai keluar daripada agama. Umat Islam telah murtad daripada agama kerana tidak ada umumiat dalam usaha dakwah hari ini. Setiap umat tidak dibangunkan, setiap umat ini tidak jadi da'i tuan-tuan mulia. Apabila pada zaman sahabat-sahabat, apabila kerja dakwah dijalankan secara umumiat. Umumiat maknanya setiap umat ni da'i. Tak kira dia negara mana, bangsa mana, golongan mana. Kerja apa dia buat? Dia buat kerja dakwah. Apabila umat ni, kerja dakwah ni telah berjalan dalam umat ni secara umumiat, maka pintu untuk orang masuk Islam terbuka luas, dan pintu untuk orang Islam keluar dari Islam tertutup rapat. Tapi bila umumiat dalam kerja dakwah ni telah hilang dalam umat ini, maka pintu untuk orang Islam keluar dari Islam telah terbuka luas, tapi pintu untuk orang bukan Islam masuk Islam telah tertutup. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dalam kehidupan sahabat-sahabat, kisah contoh bagaimana umumiatnya dakwah pada zaman sahabat-sahabat. Mula saya beritahu kepada tuan-tuan, pesan pada tuan-tuan satu perkara yang sangat-sangat penting. Tuan-tuan bacalah kitab Hayatus Sahabah. Sangat-sangat penting bagi kita baca, jadikan Hayatus Sahabah ni sebagai kitab yang sentiasa kita mutalaah, sentiasa kita baca. Semua orang Islam umumnya dan khususnya mereka yang buat usaha, rakan-rakan seusaha. Kerana Maulana Yusuf rahmatullahi alaih telah himpunkan dalam kitab Hayatus Sahabah kisah-kisah yang mana melalui kisah-kisah ini dia nak faham kepada kita apakah bentuk usaha, apakah cara usaha yang perlu umat hari ini buat. Apakah bentuk usaha, cara usaha yang sahabat-sahabat telah buat yang umat hari ini perlu buat, perlu ikut. Cara usaha dakwah yang telah sahabat-sahabat telah buat yang umat hari ini perlu ada. Dengan baca kitab Hayatus Sahabah ni tuan-tuan mulia, akan terbentuk dalam diri kita mizaj satu orang da'i. Kita punya fikir kita punya sifat kita punya tabiat kita sebagai seorang da'i akan terbentuk. Oleh kerana itu mula kata sangat-sangat penting untuk kita sentiasa setiap masa mutalaah kitab Hayatus Sahabah ni. Dalam kitab Hayatus Sahabah ada satu kisah bagaimana Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anak kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni musuh Islam yang besar, penentang agama Islam. Tapi anaknya Ikrimah telah masuk Islam, telah menjadi pejuang Islam, dia telah korbankan nyawa dia untuk Islam. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Jadi tuan-tuan mulia, dalam kitab Hayatus Sahabah kisah bagaimana Ikrimah telah masuk Islam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dapat tawan kota Mekah, maka Ikrimah telah lari keluar daripada kota Mekah untuk lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pergi dan dia telah naik kapal menuju ke arah Yaman. Tengah-tengah laut datang ribut taufan yang besar.